Okey, baik. Okey, kita akan tengok. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi yang indah. Okey, ini waktu sekolah kita pada waktu pagi lah. Okey, gambar ini. Okey, hari ni kita akan sambung je yang kemarin tu. Okey, yang kemarin kita tinggal soalan objektif kan? Betul ke? Soalan objektif. Ya. Kan? Objektif. Hari ni nampak masih blur lagi macam kemarin tu. Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah masih blur? Tidak. Okey, sudah. Terang lagi bersuluh. Terang. Sebab kemarin kemarin tu siapa-siapa yang nombor DJ tu memang tak dapat tu kan, line kan? Iya, cikgu. Ya, cikgu. Ada masalah tu, tak tahu Muka mungkin cikgu menara pun makin berseri-seri cikgu. Oh ya, malu jadi merah sudah macam baju saya, muka saya ni. Sekejap saya tukar muka lah macam ni lah kali kan. Ni kena, kalau ni kena hisap botol susu lah. Kenapa ni? Suspend je. Terus cikgu nampak muda ni cikgu. Itulah. Tapi saya kena terima hakikat bahawa saya begini sudah ni sekarang ni. Okay? Tapi cikgu memang muda pun cikgu. Ya ke? 25. Mana ada? Mudanya 25 kan? Mana ada, Hafiz. Memanglah muka saya memanglah layak 25 kan, tapi tak adalah 20 lebih, muka saya 30 sudah ni umur. Okey. Okey, baik. Saya kena ketawa, saya kena tutup kamera dulu kejap. Kamu ni. Jangan lebih-lebih Hafiz tanya biasa-biasa je. Okey, habis sudah ketawa. Okey. Baik, apa ni soalan objektif? Okey, soalan objektif. Semua ni adalah soalan SPM. Bekas-bekas soalan SPM lah. Okey, soalan nombor 1. Jawapannya A. Okey, jawapannya A. Ada yang tak fahamkah jawapannya? Sebab ada dua jawapan yang mungkin kamu terfikir, sama ada A ataupun D. Cikgu, apa tu pengaliran haba bersih? Pengaliran haba bersih? Buka balik buku. Buka balik buku teks. Okey, tak apalah, saya tunjuklah. Pengaliran haba bersih. Dan penat-penat je terangkan dulu kan. Tapi tak apa, kita tengok balik. Okey. Dia macam daya, apa maksud daya bersih? Kalau daya bersih, daya paduan, apa maksud dia? Dia pengaliran yang lancar cikgu. Pengaliran yang lancar. Kalau kita sebut bersih, kalau kamu beli plastik makanan, saya tunjuk. Nasib baik ada. Saya baru makan kacang ni, tapi habis isi dia. Saya tunjuk ni. Kamu ada plastik makanan banyak di depan mejamu kan? Contoh, ini kacang tak kisahlah makanan apa, air kotak ke, dia ada tulis di sini, kamu nampak. Tapi warna hijau. Tak apalah. Dia ada tulis di situ berat bersih, ada nampak? Nampak cikgu. Tu. Berat bersih maksudnya dia campur plastik kah? Tidak. Jadi sama juga konsep pengaliran haba bersih. Maksudnya bila kalau ditaik berat bersih maksudnya isi kacang sajalah, ini plastik kacang lah. Jadi dia tidak campur haba dari luar lah tu cikgu. Maksudnya dia tolak. Dia tolak. Maksudnya yang pergi yang ke kanan ataupun yang besar tolak yang kecil. Kita dapat bersih dia berapa? Macam itulah. Tengok sini lah, senang faham kan? Tengok sini. Muka surat buku teks kamu ni hari tu 121. Dia tengok sini.
Ni gambar dia ni. Ini keadaan awal sebelum dia capai keseimbangan terma. Ini awal-awal dia. Contohnya objek P lebih panas kan. Objek Q ni lebih sejuk. Jadi haba itu lebih banyak dipindahkan daripada objek yang panas ke dalam objek yang lebih sejuk. Daripada objek sejuk ke objek panas, kurang haba dipindahkan. Tapi di sini situasi ini menunjukkan pengaliran haba bersih sifar kah belum? Belum sifar. Belum. Sebab bila kamu tolak kan, kalau kita cakap pasal pengaliran haba bersih, maksudnya cuba kamu tolak. Ini besar. Contohnya berapa joule? Saya buatlah 20 joule. Contoh yang haba dari merah ke biru tu. Saya tulis 20 joule. Yang haba ke kiri tu contohlah anak panasnya kecil, jadi kita buat 5 joule. Jadi bila tolak tu kamu dapat baki dia kan? Ada baki lah orang bilang. Ada baki. 15 baki dia contoh. 15 inilah dipanggil sebagai pengaliran haba bersih. Ni dipanggil haba bersih. Nampak ke? Kan ni. Okay. Jadi hilang lagi. Ada lagi pula. Okay. Jadi bila lama-lama dia akan seimbang lah. Okay, makin lama anak panahnya itu makin sama saiz dia. Jadi last kali dia akan jadi sama. Bila lama-lama kita biarkan, akan ada satu tempoh masa di mana haba keluar dari P masuk ke Q mesti sama dengan haba yang keluar dari Q masuk ke P. Jadi situasi inilah di mana suhunya kedua-duanya sama kan. Jadi di sinilah kita panggil pengaliran haba bersih ataupun pemindahan haba bersih adalah sifar. Sifar. Logik lah sebab cuba kamu tolak. Jadi anak panahnya sama saiz sudah. Sebab itu saya minta hari itu kamu lukis dengan betul-betul. Saiz anak panah itu menggambarkan dia punya nilai dia. Kalau sekarang ni saiz dia sama sudah. Jadi maksudnya contohnya yang tadi di sini yang ni contohnya di sini 15 joule masuk ke sini. Yang masuk ke P pula saiz dia sama. Jadi nilainya sama. Jadi sama. Jadi 15 tolak 15. Ada baki dia kah? Tiada sudah kan? Jadi haba bersih dia adalah kosong. Pemindahan haba bersih ataupun pengaliran haba bersih dia adalah sifar sudah. Maka situasi itu dia panggil keseimbangan terma. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Yang saya boleh. Yang saya tanya tadi tu sama ada jawapan dia A ataupun D. Sebab ada pelajar dia cenderung untuk pilih D juga. Kita tengok balik soalan tadi tu. Mana soalan tadi ni? A ataupun D. Okay, kita tengok D. Kita tengok D. Belum ada pun D. Sekejap Ni di bawah tu. Ni. Okay. Jawapan D. Allahu Akbar. Diundur balik. Sabar cikgu. Cikgu masih muda. Oh ya, bikin semangat Saya jadi sabar sudah tu lepas kamu cakap macam tu kan. Okey ada. Okey, kita tengok jawapan D. Jawapan D kata pengaliran haba bersih adalah sifar. Kenapa salah? Kenapa salah? Sebab tidak sepenuhnya dia pergi di sudut tu. Tidak sepenuhnya pergi di sebab dalam soalan dia sebab tu sudut. Allahu Akbar. Sorry Sekejap, dia undur balik ke belakang Sekejap, saya tak tahu apa yang masalah dia ni. Belum baca bismillah kali tadi kan. Bismillah. Sebab apa D salah? Sebab dia bilang sudut itu akan menjadi panas. Sudut itu akan menjadi panas. Betul. Kita tengok soalan dia. Kita highlight kan. Adakah dia sebut pasal suhu sama kah? Ataupun keseimbangan terma kah? Adakah dia sebut? Kalau dia tidak sebut, maksudnya suhu sudu dengan air itu tidak sama.
Maknanya belum mencapai kan? Belum mencapai keseimbangan terma. Dia cakap macam tu je. Dia kata sudu logam dimasukkan ke dalam air panas. Sudu itu menjadi panas dalam masa yang singkat. Maksudnya inilah soalan dia ni. Menjadi panas dalam masa yang singkat. Dia tak bagi tahu pun suhunya sama, sudah samakah, sudah capai keseimbangan termakah. Dia tidak bagi tahu lagi. Jadi maksudnya belum lagi pemindahan haba itu sifat. Sebab tu D itu salah. Okey. Jadi jawapan A, pengaliran haba bersih adalah daripada sudu panas ke sudu daripada air panas ke sudu. Okey, jadi air panas ke sudu. Maknanya di sini tidak sifar, belum sifar lah haba bersih dia. Sini pemindahan haba bersih belum sifar. Kamu buatlah catatan kamu juga kan. Pemindahan haba bersih belum lagi. Sebab dia baru berlaku. Jadi kita belum lagi sifar. Sifar tu bila sudah seimbang lah. Tapi belum lagi lah seimbang. Dia tidak bagi tahu pun sudah seimbang ke belum. Maknanya awal-awal lah lagi. Belum, dia masih awal lah, belum lagi lah. Okey. Boleh? Soalan nombor 1. Boleh. Boleh. Okey, nombor 2. 2. Apa jawapan dia? D. Jawapannya D? Oh, tiada. Sebelahnya. Bukan surat sebelah. Ya, betul. Jawapannya D. Okey, jawapannya adalah D. Ada mahu tanya soalan nombor 2? Kenapa jawapannya D? Ada soalan? Tiada cikgu. Tak ada, memang boleh faham, senang faham kan? Ya cikgu. Boleh faham sudah cikgu. Tentu air memang tinggi cikgu. Kalau muatan haba tentu tinggi maksudnya dia apa? Cepat panas ke lambat panas? Lambat. Panas. Muatan haba tentu air tinggi. Muatan haba tentu tinggi maksudnya dia lambat panas. Kalau dari segi sejuk, lambat sejuk ke cepat sejuk? Lambat sejuk. Sama juga Kalau dia lambat panas, dia akan lambat sejuk jugalah. Jadi sama. Okey, jadi soalan ni minyak zaitun tu dia cepat sejuk, masa dia lebih pendek kan? 8 minit sejak. Tapi kalau air tu cepat, dia guna sejuk ke dia guna panas, saya tak ingat sudah. Dia kata panaskan, dipanaskan kan. Jadi minyak zaitun dia sekejap saja panas, capai 50 darjah. Tapi kalau air tu dia ambil masa lama sikit, maksudnya dia lambat panas untuk capai suhu yang sama. Maksudnya air tu muatan haba tentunya lebih tinggi sebab dia lambat panas. Okay? Jadi itu jawapan dia. Nombor 2 selesai. Nombor 3. Ni pengiraan. Soalan pengiraan. Salah. Okey, soalan pengiraan macam mana? Mula-mula tengok soalan pengiraan macam ni. Tengok dulu ini ada tolak berurdon. Ada tolak berurdon mesti ada kaitan dengan hukum gas. Jadi kita cam dulu tajuk dia, bab yang subtopik yang mana. Yang kedua kamu tengok ada nilai-nilai dia bagi dalam unit apa. Ni kita mau cam. Ini soalan ni apa ni kan? Dia bagi Pascal. Okey, Pascal maksudnya ini adalah unit bagi kuantiti apa? Tekanan. Jadi dalam fizik tekanan simbol kuantiti adalah huruf P. Pressure. Pressure. Apa lagi nilai dia bagi? Isi padu. Ni CM3. Dia isi padu. Jadi ini adalah kuantiti apa? Isi padu dalam bahasa Inggeris? Volume. Volume. V. Isi padu dalam bahasa Inggeris adalah volume. V. Jadi ada P, ada V. Itu berkait dengan hukum gas yang mana? Hukum Boyle. PV. Yes. Hukum
Boyle. Jadi kita tahu dari cerita dia hukum Boyle. Ni kalau dia tanya ni kamu kena pandai jawab ni hukum Boyle kalau dalam soalan struktur lah. Ejaan tu kena betul. Okey. Jadi kita ada PV. Okey, berapakah bacaan baru isi padu? Jadi dia bagi P1 dia bagi. Ini P1. V1 dia bagi. Ini P1. Jadi yang ini dia tanya isi padu baru. Jadi V2. Dia tanya V2. Apabila bacaan tolak Bourdon adalah 1.6 darab 10 kuasa 5. Bermaksud itu adalah P2. Jadi kita ada semua maklumat. Boleh cari V2. Yang ini saya tinggalkan kamu buat boleh? Maksud saya jalan kerja dia tu. Ya. Cikgu macam lag-lag. Macam lag-lag. Oh. Maksudnya Kalau lag-lag saya tukar gambar macam ni. Kadang-kadang guna yang komik punya gambar tu dia makan internet banyak. Cikgu jangan main filter cikgu. Cikgu memang handsome sudah. Oh, terima kasih. Hafiz fokus Hafiz. Sekarang ini subjek apa Hafiz? Okey. Baik, jawapannya B. Ada bantahan B. Tiada jawapannya B memang betul. Kalau kamu tak dapat, ada yang tak dapat, saya boleh tunjuklah dengan kalkulator. Kalau ada yang tak dapat. Okey, semua okey Jadi soalan 3 selesai. Okey, jadi kita yang tak respon tu okey ke sebenarnya? Kita guna P1 V1, P2 V2. Masukkan pindah randah je. Masih lag lagi cikgu. Masih lag lagi? Saya guna muka yang asal lah Masih yang di soalan 2 lagi. Masih di soalan 2 maksudnya? Masih cikgu terangkan. Cikgu makan kerang. Apa benda? Kenapa saya tak saya pun dengar kamu punya suara tu macam tak berapa. Tak apalah. Anggap semua benda sudah. Okey sudah lepas makan kerang okey sudah. Okay, nombor 4. Okey, nombor 4 doktor dia cek suhu budak dengan termometer. Okey, jawapan nombor 4 adalah daun. Okey, nombor 4 jawapannya daun. Kamu buat tu kamu semak guna pen ke guna apa-apalah. Semak. Tanda. Okey, nombor 4 ada masalah. Oh, lagging kan? Dah cikgu, clear cikgu. Clear kan? Sebab saya tengok skrin tu memang tersekat-sekat ni. Patutlah si Ya Suzanti. cikgu masih lag cikgu. Si Suzanti tu tadi tu. Suara okey, maksud saya dia punya skrin. Skrin dia masih tu lagi. Masih Cikgu keluar dulu. Itulah Screen saya keluar baru dululah. cikgu masuk balik. Saya keluar dulu. Okey, bye. Nanti kejap You can turn off quick access to limit who can join this after. End the call. Masih lagi. Okey.
Soalan nombor 5. Soalan nombor 5 sekarang ni. Okey, jawapan dia adalah A. Macam mana kamu tahu dia adalah haba pendam tentu pelakuran ataupun penguapan? Dari mana kamu dapat tahu tu? Sebab ditulis sini, haba pendam pelakuran. Kenapa tak penguapan? Macam mana kamu boleh tahu kan? Sebab graf tu dari atas, cikgu. Dari atas, kalau dari atas, kalau kamu belajar dulu, dia ada banyak juga stage dia. Kalau graf yang sebenarnya macam ni. Dia ada 2 ni kan? Cikgu. Tengok kalau kamu tengok baliklah buku. Biasanya ada 2 sebab biasanya ada takat beku, ada takat didih kan. Jadi kawasan mendatar tu dia ada 2 tu. Tapi soalan saya tadi tu, macam mana kamu tahu yang ini ni bahagian ini ni jatuh di bahagian sini? Dan bukan jatuh di bahagian yang saya warnakan dengan oranye ini. Sebab kalau yang oranye ini namanya yang ada perkataan penguapan tu. Kalau yang biru tu, bawa yang ni, saya bulat warna biru yang di sini ni. Ni adalah pelakuran. Yang sekarang ni lah punya soalan. Sebab dalam soalan dia cuba baca betul-betul. Ni kena hati-hati. Nampak simple tapi kalau terlepas pandang, dia kata penyejukan suatu apa? Cecair, cikgu. Cecair. Maksudnya dia starting dengan apa? Dia atas tu dia starting dia Cecair. cecair. Di sini adalah cecair. Maksudnya di sepanjang sini ni, ni fasa ni adalah cecair sahaja. Dia tak kata gas. Kalau starting dia steam ataupun wap air ataupun gas, di situasinya tu di sini. Tapi sekarang dia cecair. Bermaksud di sini mestilah cecair, kawasan mendatar itu cecair plus dengan apa? Pepejal. Maksudnya kawasan itu ada perubahan fasa. Jadi di sinilah melibatkan haba pendam pelakuran. Sebab itu bukan penguapan, pelakuran. Okey. Bukan kalau sampai di kosong nggak, cikgu? Macam mana? Bukan kalau sampai di 0 darjah Celsius. Dia bergantung pada graf itu. Sebab itu, dia bergantung pada dalam soalan dia kata bermula dengan cecair. Dia tak semestinya sampai habis. Bergantung pada soalan tu lah dia mahu graf dia sampai mana kan. Mungkin last kali sampai 0 lah. Kan? Dia tak bagi tahu cecair itu apa? Ais kah? Kan? Air kah? Minyak kah? Dia kata cecair saja kan. Jadi tak sama. Takat beku air memang 0, tapi kalau takat beku yang lain mungkin bukan 0 kan? Okey, cikgu. Jadi maksudnya kamu tanya. Betul lah kamu tanya tu. Maksudnya kalau kita fikir secara logiknya di sini, kalau dia adalah air, bagus juga tu kadang-kadang kamu tanya kita baru membuka sikit minda. Kalau dia adalah air, bermaksud graf dia akan jadi flat itu di tempat kosong kan, di sini kan? Ya. Kalau dia adalah air, dia betul-betul jatuh pada paksi X tu. Tapi sekarang ni bukan air. Sebab dia tak bagi tahu air, dia kata secara umumnya lah, mungkin bukan air lah. Okey, jadi macam ni lah graf dia. Okey. Nombor 6. 6. Okey, ada 2 balon. Satu yang tinggi suhu, satu yang rendah suhu. Okey, ini hukum, sebelum tu, ini hukum apa? Kita ada T, maknanya ada T1, ada T2. Kita ada, dari segi gambar dia, balon tu satu isi padunya yang besar kan. Jadi isi padu besar, isi padu kecil. Maksudnya huruf V1, kita ada V2. Jadi kalau V dengan T adalah hukum? Hukum Charles. Okey, Charles.
Ingatlah ni kamu buatlah catatan sendiri, buat nota ringkas, brainstorm sendiri. Okey, jadi hukum Charles Allahu Akbar. Hukum Charles dia mengatakan berkadar apa antara V dengan T? Berkadar terus cikgu. Berkadar terus. Soalan ni straightforward lah. Dia jawapannya adalah A. Ingat, hukum Charles temperature dia suhu dia adalah suhu mutlak. Maksudnya berkadar terus itu merujuk pada suhu mutlak, bukan suhu sahaja. Okey? Bukan suhu. Kalau saya tanya kamu, kita ingat balik. Kalau hubungan antara V dengan suhu biasa yang bukan mutlak itu, apa dia punya nama hubungan dia? Yang kamu bentang minggu lepas tu kan? 2 minggu lepas kan macam tu? Minggu lepas kali kan? Kalau hubungan antara V, okay, V masih sama V, tetapi di paksi X dia tu adalah masih juga T, cuma dia punya unit itu adalah darjah Celsius, bukan suhu mutlak. Jadi macam mana hubungan dia, graf dia, kamu ingatkah macam mana? Ingat. Dia Dia di atas, cikgu. Di atas, dia masih lurus? Masih. Dia masih lurus, okay, dia masih lurus, tapi dia di atas sedikit, macam tu kan? Ya. Okey. Jadi apa hubungan dia kalau saya tanya ini? Dia masih lurus tapi dia tak kena asalan, dia tak kena kosong. Apa nama hubungan begitu? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Tak ingatlah, penatnya bercerita minggu lepas tu. Saya yang pula yang ingat kan? Bertambah betul. Siapa yang beritahu tadi tu bertambah? Secara linear. Okey, bertambah secara linear. Bertambah secara linear. Ingatlah, bertambah secara linear. Bertambah secara kamu buatlah catatan ke sendiri kalau dia tanya ke apa kan. Okey, maknanya V bertambah secara linear dengan T. Kalau dalam suhu dia ini dalam unit darjah Celsius yang biasalah. Kalau dalam Kelvin, maksudnya suhu ini suhu mutlak. Bila suhu mutlak, dia dianjakkan jadi kosong sudah dia punya suhu tu. Kalau asalnya dia negatif lah di sini kalau kamu buat ekstrapolasi sebelahnya tu. Okay, tapi kita tak ulang balik lah. Ini kamu boleh tengok balik rakaman yang lepas untuk lebih faham lah. Okay, jadi jawapannya memang A lah. Berkadar terus. Okay. Yang ketujuh. Okay, ni senangnya. Haba pendam tentu penguapan. Aplikasi dia mengukus ayam. Tak kisahlah dia kukus apa. Ayam ke, nasi ke, apa lagi yang dikukus? Roti pau ke? Okey. Soalan nombor 7. Kalau saya tanya kamu B, saya mahu tanya sekejap, saya baca dulu. Menyejukkan enjin kereta dengan air. Itu adalah konsep apa? Saya mahu tanya Eril. Menyejukkan enjin kereta dengan air. Itu adalah konsep apa? Jawapannya memang A lah tadi. Tapi saya tanya kalau B tu konsep apa? Aplikasi untuk apa? Jangan stres. Kalau tu maksudnya, aduh cikgu ni salah orang tak? Tidak, saya tidak salah orang. Aplikasi apa? Dalam kereta dia guna air untuk menyejukkan enjin kan? Dalam radiator kereta tu dia ada air sebagai ejen penyejuk. Itu adalah konsep ada yang boleh bantu kawanmu yang sedang
Tak ingat. Satu orang pun tak ingat konsep apa. Sedih. Tak dengar apa? Saya tak dengar. Saya dengar burung-burung terkukur begitu saja. Apa dia? Muatan haba tentu. Muatan haba tentu. Itulah penting. Saya sebenarnya yang jadi seronok jawab soalan SPM ni, dia setiap jawapan tu kita boleh ulang kaji semua bab dalam masa yang sama. Itu yang seronoknya kalau kamu ada buat latihan SPM. Okey, ini adalah muatan haba tentu. Muatan haba tentu punya aplikasi. Ingat balik air dalam enjin kereta tu, sebab apa dia guna air sebagai ejen penyejuk? Air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Bila tinggi maksudnya bila enjin itu panas, air itu boleh menampung lebih banyak haba lah sebelum dia jadi panas. Dia mampu menampung banyak haba. Maksudnya air itu dia lambat panas. Untunglah guna air. Okey. Okey, jadi itu adalah soalan B. Yang lain-lain tu tak payahlah, itu saya ambil pilih-pilih je mana yang saya kena tanya kamu. Okey, nombor 8. Nombor 8 pun benda yang masih lagi mudah lah. Okey, dia bagi tahu ketiga-tiga ini dipanaskan dengan sumber haba yang sama. Ini 40 darjah ni bukan dia punya suhu api ni, jangan salah faham ni. 40 darjah ni suhu termometer ni. Patutnya dia buat atas ni lah, orang faham sikit kan. 40 darjah suhu termometer tu bukan suhu api, sebab dia kata sumber sama, maknanya api sama panas. Macam ni. Di atas lah saya labelkan suhu. Jadi di sini kita dapati bahawasanya yang paling lambat panas yang mana? Air. Paling lambat panas adalah air. Ni paling lambat panas. Paling lambat panas. Okey. Yang kedua paling lambat? Besi. Besi? Aluminium. 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 Okey. Dan yang paling cepat panas adalah besi. Jadi kita kena tu dululah, kita kena tengok dulu mana yang paling cepat, mana yang paling lambat. Susun dulu dari segi cepat dan lambat tu. Jadi ini paling cepat panas dengan emoji jadi ini paling cepat. Jadi bila paling cepat maksudnya C dia paling apa? Kalau paling cepat panas, maksudnya C dia punya C dia ataupun dia punya muatan haba tentunya paling Kurang. Kecil. paling kecil. Paling kecil. Paling kurang ataupun paling kecil, betul. Jadi C-nya paling rendah. Yang kedua terendah adalah yang aluminium. Yang paling tinggi C, maknanya yang paling lambat panas tadi adalah air. Macam tu. Jadi susunan dia mestilah air yang paling tinggi nilai C dia. Jangan jadi balik macam tadi. Sekejap, dia kalau dia sudah ni dia begitulah, mungkin merajuk sudah. Saya tidak update kan, dia jadi macam tu lah. C air paling besar, yang kedua terbesar aluminium, yang ketiga paling kecil C besi. Okey. Baik, yang ke-9 sikit lagi. Okey, suhu tayar menurun. Jap. Yang ke-9 apa cerita dia ni? Dia kata kita tengok dia punya nilai dia. Dia kata tekanan ada. Jadi di sini tekanan P. Label lah dulu P. Di sini temperature, suhu. Suhu adalah temperature T. Okey. So soalan dia, apabila suhu menurun, okey, suhu menurun. Ini suhu lagi. Maksudnya kalau di sini T mestilah T1 di situ. Di bawah tadi yang baru tu mestilah T2.
Okey. Jadi dia tanya berapakah tekanan baharu? Bermaksud dia tanya tekanan P2. Yang tadi mestilah P1. Jadi kita ingat baliklah. Kalau ada P, ada T, maka itu hukum apa? Hukum Ingatkah? P dengan T. Hukum hukum G Gay-Lussac. PV, VT, PT. Hujung sekali. Hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac. Okey, hukum Gay-Lussac. Ingatlah. Oh, sebelum terlupa, yang kemarin punya rakaman pun ada saya tekankan benda ni. Kalau silibus lama dia tak pakai nama orang ni dia pakai nama hukum tekanan. 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 Jadi kita ikut buku teks yang kamu punya. Dia sekarang sudah guna nama orang. Okey, jadi ingat. Jadi jawapan dia, rumus dia P per T lah kan. P1, T1. P2, T2. Macam mana saya tahu rumus dia per itu? Kita ingat balik segi 3. Okey, kita ada P, kita ada V, kita ada T. Betul ke tu segitiga gitu ke segitiga macam mana? Segitiga terbalik. Terbalik kan? Betul lah macam saya buat ni. Betul juga. Segitiga macam ni. Terbalik. Okey, jadi kita ada P, V, T. Maka kita mau cari, kita ada tentang P dengan T sejak. Jadi V kita tutup sebab tak ada dia bagi apa-apa. Jadi V kita tutup. Jadi maksudnya P bahagi. Sebab itu bahagi di sini, bahagi di sini. Okey? Sini 2 ni. Okey, jadi itu adalah rumus dia. Jadi jawapan dia adalah C. Okey, setakat ni ada mau dipersoalkan? Tiada. Ke kamu tiru jawapan je di kod tu? Jangan kamu buatlah jalan kerja dia. Di tepi ni Di sini buatlah jalan kerja dia kalau kamu ada ruang di situ, di mana-mana lah. Okey. Ada mau ditanya nombor 10. Biasanya soalan pengiraan tu yang kena hati-hati. Soalan pengiraan ni yang untuk hukum Gay-Lussac ni kan. Apa yang kamu kena hati-hati dalam ni? Bila kamu masuk nilai tu, apa yang kena hati-hati? Dia punya apa? Dia punya unit kan? Unit yang mana yang penting yang di sini kena hati-hati betul-betul? Suhu dia. Suhu dia. Jadi suhu dia kena dalam apa? Kelvin. Kelvin. Apa dia punya rumus untuk tukarkan darjah kepada Kelvin? Darjah Celsius kepada Kelvin. Apa rumus dia? Tambah? Tambah 273. 273. Jadi di sini kamu kena tambahkan dulu awal-awal. Jangan terus guna darjah. Kita tambah dulu, tukar kepada Kelvin. Okey, sinilah maksud saya ni. Okey, yang selebihnya tak ada masalah kot sebab dia darab, kamu buat darab silang ke, darab apa ke, tak kisahlah. Okey. Jadi habis untuk soalan yang kedua terakhir. Soalan paling akhir. Perubahan manakah melibatkan haba pendam tentu penguapan? Bila kita cerita pasal penguapan, menguap mesti dari mana ke mana? Dari apa ke apa? Cecair. Mestilah ke kawasan gas. cecair pergi ke gas. Jadi kita cari di manakah perubahan cecair kepada gas. Mestilah tak Water lain to tak steam. bukan, mestilah kawasan sini. Water to steam. Yang ni kan? Di daun. Okey, ada bantahan soalan ni penguapan? Haba pendam penguapan?
Kalau kawasan sini saya tanya, kita tanyalah. Saya tanya siapa lagi di sini ni? Farah. Farah ada? Ada cikgu. Okey ada. Alhamdulillah ada. Okey. Kalau yang A ni, okey jawapan A ni apa nama dia kalau di sini? Apa nama konsep ataupun nama haba yang terlibat di sini ni? Daripada ais ni pergi ke air. Suhu tak berubah kosong, masih lagi kosong. Ais kepada air. Apa nama haba yang terlibat di situ? Dia sama ada dua je, sama ada muatan haba tentu ataupun haba pendam tentu. Dia sama ada dua tu je. Boleh, Farah? Tak boleh cikgu. Tak boleh? Tak apa. Okey. Tengok dia ada perubahan fasa kah? Kalau dia punya ni ais kan, ais kepada air, maka ada berubahlah kan fasa dia, kan? Ada cikgu. Bila ada berubah fasa, tengok pula suhu dia. Suhunya ada berubah kah? Tidak berubah cikgu. Tidak berubah. Jadi ada perubahan fasa tapi tak ada berubah suhu. Maksudnya di situ haba itu dipendam. Suhu tak berubah maksudnya haba itu dipendam. Itulah namanya haba pendam. Tapi haba pendam apa? Pendam pelakuran cikgu. Haba pendam ada dua lagi kan? Haba pendam pelakuran, haba pendam pengawapan. Betul cikgu. Haba pendam apa di sini? Pelakuran cikgu. Pelakuran. Jadi itu kena bezakan tadi dengan pengawapan. Okey, kalau pengawapan tu wap lah. Dia akan jadi wap. Sekarang dia daripada pepejal kepada cecair, maka dia pelakuran. Kalau di sini, kalau B ni apa nama haba di sini? Jap, saya pilih orang dulu. Yang lain kena jawab jugalah. Adika. Boleh type jugalah Adika kalau line tak bagus. Apakah nama haba yang terlibat di kawasan B ni? Antara air pergi air tapi suhunya berubah. Apakah konsep haba yang di situ? Okey, keadaan fasanya sama. Air jadi air. Tapi suhunya tak sama. Dia berubah sudah suhu dia. Muatan haba. Betul. Di sini adalah muatan haba. Oh, saya terlupa sebab gambar dia cakap sekilo kan? Ini sekilo, 1 kilo, 1 kilo. Kalau 1 kilo kena tambah perkataan apa yang tadi? Haba pendam? Haba pendam tentu. Tentu. Ingatlah. Kalau haba pendam tentu, dia ada 1 kilo. Dia per kilogram. Okey, ukuran dia per kilogram untuk 1 kilo. Sama juga dengan muatan haba. Dia sekilo juga kan, sekilo. Jadi di sini kena ada perkataan tentu. Muatan haba tentu. Okey. Dan itu sajalah aku untuk beberapa ulang kaji yang bab 4 lah. Untuk kita imbas balik apa yang kita sudah belajar. Bab 4 ni yang penting itulah tadi. Kita ada yang sudu rendam dengan air panas tadi tu, kita ada keseimbangan terma yang kita belajar dulu awal-awal dulu bab 4. Okey, kita ada keseimbangan terma. Yang kedua kita belajar muatan haba tentu. Yang tadilah, yang ini yang sekarang ni kita bincang jugalah muatan haba tentu. Yang tadi yang ejen penyejuk dalam enjin kereta itu muatan haba tentulah. Yang ketiga dalam bab 4 juga kamu belajar haba pendam. Dan haba pendam tentulah. Haba pendam tentu ada dua. Haba pendam tentu pelakuran, haba pendam tentu pengawapan. Perkataan tentu tu maksudnya dia adalah, jisimnya adalah sekilo. Kalau tak ada perkataan tentu tu, jisimnya tak sekilo. Okay, mungkin lebih daripada sekilo ataupun kurang daripada sekilo. Yang keempat, last sekali kamu belajar dalam bab 4 adalah hukum gas ataupun hukum gas. Ada 3 lah hukum gas. Yang pertama, hukum Boyle, huruf B, saya buat ringkasan.
Yang kedua hukum Charles. Yang ketiga hukum GL. Okey, hukum Gay-Lussac. Jadi ada 3 hukum gas yang kamu pernah belajar. Jadi itu adalah sedikit sebanyak rumusan apa yang penting dalam bab 4 inilah. Okay, tak banyak perkara dia sikit saja. Cuma dalam dia tu kamu kena tahu definisi dia, kena tahu cara mengira dia, kena tahu aplikasi dia kat mana. Yang detail-detail itulah yang kamu kena siasat dan cuba fahami. Okay, jadi ada soalan? Saya tengok kamu ni. Takda cikgu, takda. Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah. Saya nampak ni kamu ni. Nampak lah. Ya, betul. Saya nampak. Kalau saya mau masuk dalam skrin kamu, saya boleh masuk sekarang ni sebenarnya. Tapi tak boleh lah saya masuk. Nanti orang tuduh saya menyamun kamu pula kan. Masuk mahkamah pula, susah pula nanti. Okay, jadi tak ada apa-apa yang mau ditanya. Seriously? Seriously? Orang putih bilang. I'm serious. Oh, ya. Okay, tak apalah, bagus lah. Tapi don't be too serious. Just a bit serious boleh lah. a bit. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti situ lah. Tapi ingat balik yang saya beritahu kemarin tu. Minggu depan kita ulang kaji daripada bab 1 sampai bab yang keempat lah. Tapi bab 4 tu saya rasa kita cover sudah ni sekarang ni. Mungkin daripada bab 1 sampai bab 3 lah kita ulang kaji bermula Rabu minggu depan Okay. Jadi ready dulu sebelum hari kejadian. Studilah apa-apa yang penting, apa-apa yang patut untuk preparation minggu depan Senang-senang lah cikgu, cikgu. Alah, carilah latihan-latihan. Kamu cubalah cari. Cikgu, kami punya masa. Ya, itulah. Tapi tak apalah, kita tengoklah macam mana kan. Lagipun nanti cuti juga. Objektif Nanti bulan 9 tu ada cuti seminggu lagi tu. Cuti penggal kan? Betul cikgu. 11 hari bulan. Oh, ingat. Mau pergi melancong. Cuti memang ingat. Cuti yang main ingat kan? Itulah. Okay. Kalau belajar tak ingat-ingat kan? Kenapalah kan? Ingat bah. Ingat bah. Okay bah. Tak apalah. Okay, kita jumpa minggu depan lah kalau ada Cikgu, rezeki. objektif je kah? Ujian tu saya fikir dulu sebab tapi tak susah lah rasanya. Maksudnya kalau struktur pun saya tak boleh tanya banyak. Saya suruh isi tempat kosong je mungkin. Macam tu je lah. Sebab cara dia guna Google Form. Majority subjek dia guna Google Form. Okey cikgu. Kalau Google Form kamu faham lah macam mana kan? Ada yang ABC je. Mungkin isi tempat kosong je. Macam tu je lah. Okay, tapi jangan bimbang lah. Alah, sejam je paling-paling. Kalau fizik ni 45 minit je saya bagi. Sekejap je, sikit je soalan dia. Alhamdulillah. Berapa soalan cikgu? Dalam fikiran saya 24 soalan. Victoria kata, ayah cikgu ni tadi kata sikit. Okey. Tidaklah 24 tu saya ambil kira masa dalam SPM. Kalau dalam SPM satu soalan objektif masa dia adalah 1.875 minit. Satu soalan objektif. Jadi kalau 24 soalan kamu darab dengan 1.875, dia ngam-ngam 45 minit. Okay. Kasih 50 minit lah cikgu. Ya, alang. Ya, itu dalam Google Form punya lah. Tapi tak apalah, masa tu memang saya akan bagi anjak sebab tak adil juga. Ada yang ada line, ada yang tak bagus, mungkin dia ambil masa lah. Tapi maksud saya, kalau 24 soalan tu 45 minit tu kamu kena latih supaya dapat siap lah. Itu maksud saya. Okey, cikgu. Tapi Google Form tu mungkin saya bagi masa lebih lah supaya bagi ruang pada yang tak kuat line tu, dia akan tekan lama sikit untuk loading tu. Saya tahu tu, memang saya faham tu situasi dia. Okay? Macam cikgu kemarin lah tu situasinya. Jangan begitu. Apa tu? Yang kemarin itu siapa tu
Okay, tak apa. Tak apa. Kita lupakan yang lepas. Ambil yang keruh, buang yang jernih. Terbalik. Ambil yang jernih, buang yang keruh kan? Terbalik pula. Okay, jadi itu sahaja kali ini. Terima kasih kerana sudi kelas hari ini. Dan selamat berjumpa minggu depan lah. Selamat tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cigo. Sama-sama. Baik. Cigo. Okay. Makasih, Cigo keluar dah Cigo. Cigo. Terus kami keluar semua. Aduh.